صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين. Okey, minggu lepas kita dah masuk mukadimah surah An-Nahl. Minggu ni kita terus pergi pada ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1 saya tak pasti dah terjemah belum minggu lepas, tapi kalau dah terjemah pun kita ulang balik. Boleh ya? Ata telah datang. Terjemah Ata telah datang. Amrullah, ketetapan Allah. Terjemah Amrullah, ketetapan Allah. The event ordained by Allah. Terjemah Amrullah, ketetapan Allah. Fa maka La janganlah Tasta'jiluhu, kamu minta segerakannya. Tasta'jiluhu, kamu minta segerakannya. Subhanahu, maha suci dia. Subhanahu, maha suci dia. Ya Allah lah. Subhanahu, maha suci dia. Ya Allah. Wa dan Ta'ala, maha tinggi. Ta'ala, maha tinggi. Amma, daripada apa yang yusyrikun, mereka sekutukan. Yusyrikun, mereka sekutukan. Okey, Tuan Haji Izali terjemahkan boleh ayat pertama kita? Tak boleh, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Telah datang ketetapan Allah, maka janganlah kamu minta segerakannya. Maha suci ia dan maha tinggi daripada apa yang mereka sekutukan. Okey, baik. Ketika mana turun ayat 1 surah Al-Qamar, minggu lepas kita dah ulang, kita refer. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Kiamat telah dekat dan bulan telah terbelah. Masa tu berlaku mukjizat Nabi, bulan terbelah dua, orang kafir semua tengok. Maka bila Nabi baca ayat tu, orang kafir mula takut. Sebab apa? Boleh jadi betul apa yang dia cakap tu. Tapi setelah beberapa hari, tengok-tengok tak berlaku apa pun. Cakap kiamat dekat. Tak berlaku lah, tak berlaku apa pun. Maka mereka mula mengejek, perli dan mempermainkan Nabi SAW. Lalu turunlah ayat 1 surah Al-Anbiya. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah hampir bagi manusia hari hisab mereka, sedangkan mereka berpaling dalam keadaan lalai. Lalu tidak berapa lama turun ayat ni. Ayat 1 surah An-Nahl. Ata amrullah fala tasta'jilu. Ketika mana telah datang perkataan ayat Ata amrullah, Nabi dengan sahabat-sahabat bingkas bangun. Nabi SAW sedang duduk ketika turun ayat ni. Nabi bingkas bangun. Buat apa? Kiamat dah berlaku. Kiamat dah datang. Lalu turunlah ayat fala tasta'jilu. Jika mana Jibril baca kat Nabi fala tasta'jilu, janganlah kamu minta segerakan. Maka Nabi dengan sebab mula menarik nafas lega. Kenapa? Tak berlaku lagi rupanya. Ingat dah berlaku dah. Sebab kataan Ata tu pasti telah berlaku kiamat. Jadi seolah-olah gempa bumi dah berlaku. Kita terus lagi lah. Contoh, musuh dah datang, terus lagi lah. Walaupun tak nampak lagi, tapi orang kata musuh dah datang, kita terus lagi. Begitu juga bila turun ayat Ata amrullah, dah datang ketetapan Allah. Mereka terus lagi. Dan Nabi terus bingkai bangun. Sahabat jangan tunduk, terus angkat kepala. Jika mana Jibril baca fala tasta'jilu, jangan minta segerakan, maka mereka mula menarik nafas lega. Okey. Pertama, dalam dua surah yang saya beritahu sebelum ni, itu surah Al-Qamar dan juga surah Al-Anbiya, kedua-duanya Allah datangkan perkataan iqtaraba. Telah hampir, dekat sangat. Bagi kita mungkin jauh lagi, tapi bagi Allah mungkin sehari lagi. Sehari di sisi Allah bersama dengan 1000 tahun kehidupan kita kat dunia. Bagi kita 1000 tahun, bagi Allah sehari. Sehari dekat ke jauh? Dekat. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah datangkan lafaz Ata. Ata ni dalam grammar, lafaz Ata adalah past tense. Ata kan? Alif ataupun Hamzah, Ta, Ya. Okey, Ata ni past tense. Kalau ikutkan past tense, dah berlaku lah kan? Jadi kata jemaah, telah berlaku ketetapan Allah. Itu hari kiamat. Sedangkan dah berlaku belum? Belum.
Baik, dalam kaedah bahasa Arab, didatangkan lafaz past tense untuk benda-benda ataupun peristiwa-peristiwa yang hampir-hampir nak berlaku. Tak berlaku lagi, tapi dekat-dekat nak berlaku. Contoh, ni sekadar contoh. Lafaz past tense didatangkan, tapi beri makna hampir-hampir nak berlaku. Seorang wanita yang ditalak oleh suaminya, talak 1, talak 2, maka selagi mana dalam iddah, suami tadi berhak untuk rujuk balik, lalu wanita tadi akan masih lagi jadi isteri pada suami tadi. Jadi waktu dalam iddah, suami masih lagi berhak untuk rujuk balik. Tapi bila dah habis iddah, suami dah tidak ada hak untuk rujuk balik. Kalau nak nikah juga, kena akad nikah baru balik dengan persetujuan wanita tu tadi. Kalau dalam iddah, walaupun wanita tu tak setuju, suami tadi masih ada hak untuk rujuk balik. Okey, baik. Lalu Allah datangkan ayat dalam surah Al-Baqarah. Tolong baca Puan Izawani, surah Al-Baqarah. Muka surat 37. Ayat atas sekali. Boleh? 37, ayat 2, 3, 1. Ayat tu panjang, baca sikit je. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, kemudian mereka hampir habis tempoh iddahnya, maka bolehlah kamu pegang Semula, Puan Izawani semula. Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, kemudian mereka hampir habis tempoh iddahnya, Plus. maka bolehlah kamu pegang mereka atau rujuk dengan cara yang baik atau lepaskan mereka dengan cara yang baik. Okey, cukup. Terima kasih Puan Izawani. Terjemah yang dibagi tadi adalah tepat. Hampir habis. Kalau ikutkan dari sudut lafaz, balagna. Kalau tengok ayat dia, wa idza talaqtumun nisaa fa balagna. Fa balagna tu telah sampai. Dia telah sampai. Balagna, mereka telah sampai. Telah sampai, past tense. Tu lafaznya, ayatnya lah balagna. Tapi cuba kita terjemah ayat ni, kita buang perkataan hampir. Perkataan hampir tu kita buang, kita ganti dengan telah. Sesuai tak? Tak jadi. Apabila kamu mencerai isteri-isteri kamu, lalu telah sampai tempoh iddah mereka, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik ataupun lepaskan dengan cara yang baik. Mana boleh tahan lagi, dah sampai habis iddah, mana boleh? Mana boleh? Dah habis iddah, mana boleh tahan-tahan lagi? Dia dah merdeka lah lepas pada tu. Sebab tu, walaupun lafaz past tense, didatangkan lafaz hampir untuk menunjukkan sesuatu tu dekat sangat dah. Saya bawa anak saya balik kampung. Lebih kurang 10 km lagi dah tulis dah signboard nama kampung saya. Felda Bukit Sagu contoh. 10 km lagi. Tapi dah ada signboard. Dah tulis dah kat signboard. Maka saya kata apa pada anak-anak? Ya, kita dah sampai kampung. Padahal pintu gerbang kampung saya tak nampak lagi. Rumah mak ayah saya pun tak nampak lagi. Tapi lebih kurang 10 km saya dah kata apa? Kita dah sampai. Kita dah sampai. Lafaznya past tense. Tapi dah sampai belum? Belum. Dekat-dekat nak sampai. Boleh? Ada lagi 2-3 tempat dalam Quran. Sama juga kaedahnya. Didatangkan lafaz fa'il madi, itu past tense. Tetapi maknanya belum lagi berlaku. Dekat-dekat nak berlaku. Samalah juga ayat kita sekarang. Allah datangkan ata amrullah. Telah berlaku ketetapan Allah. Bila berlakunya? Tak berlaku pun lagi. Maksud ayat ni, telah dekat sangat waktu dia nak berlaku. Fala tasta'jilu. Kamu tak payahlah raja-raja minta. Mananya? Bilanya? Tak payah. Kerana apa? Orang mukmin dia takut nak menghadapi hari kiamat. Walaupun dia orang beramal, walaupun dia orang amal soleh, walaupun dia orang jaga semayang, walaupun dia orang jaga mata, walaupun dia kita tahajud, tapi dia takut nak menghadapi hari kiamat. Orang-orang yang kafir, dia main-main di hari kiamat. Tengok surah Fussilat. Tak silap saya Fussilat. Tolong baca Puan Rohana Hamzah, tolong baca boleh? Saya cari muka suratnya. Surah Syura, muka surat 485. Puan Rohana Hamzah, boleh baca? 485 ya. Ya, ayat 18. Ayat 18. 485 ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi, dan orang-orang yang beriman berasa takut kepadanya dan mereka yakin bahawa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahawa sesungguhnya orang-orang yang membantah terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh.
Okey, terima kasih Puan Rohana. Terima kasih Ustaz. Allah kata, orang tak beriman, tak percaya kiamat, dia beranilah. Bilanya. Sedangkan orang beriman, mereka takut. Sebab kita tahu benda tu benar berlaku. Okey? Ketahuilah bahawasanya orang-orang yang ragu ataupun tak pasti, tak yakin tentang hari kiamat, mereka dalam kesesatan yang jauh. Okey? Okey, baik. Jangan buat main-main hari kiamat. Jangan buat main-main api neraka. Orang yang buat main-main hari kiamat, orang yang buat main-main api neraka, maka orang ni kena ucap balik. Bila orang nasihat, jangan buat macam ni, kalau buat macam ni kena masuk neraka nanti. Kalau buat macam ni tak taubat, masuk neraka nanti. Lalu dia kata, neraka lah, aku risau apa? Neraka aku takut apa? Orang macam ni kena ucap balik. Sebab Allah cerita dalam Quran, Nabi sebut dalam hadis punya besar azab neraka. Dia boleh cakap seolah-olah tak ada apa-apa tentang neraka. Neraka aku kisah apa? Ataupun dia buat lawak, dia kata apa? Nak takut apa? Neraka Jahannam. Benda dah Jahannam, dah rosak. Kita nak takut apa? Orang macam ni kena ucap balik. Sebab apa? Allah cakap dengan penuh emphasize, penekanan. Neraka tu bahaya, kiamat tu benar. Tiba-tiba dia boleh jadikan bahan lawak. Ataupun hari ni, Ustaz kata apa? Orang yang buat salah kat kawan dia, saudara Islam yang lain, dia tak minta maaf. Boleh jadi nanti dia akan merangkak-rangkak memohon maaf, memohon dihalalkan ke hari kiamat nanti. Dia boleh buat lawak. Dia kata, Ustaz kalau tak merangkak tak boleh ke? Guling-guling ke? Lompat-lompat ke? Dia ingat hari tu hari main-main. Cuba hari ni ada ahli keluarga kita kena tahan polis, dihukumkan mahkamah, penjara. Kita boleh buat lawak-lawak. Berani nak buat lawak kat keluarga dia. Sampai hati kita nak buat lawak. Sampai hati kita nak gurau. Tak. Gurau masa tu bodoh. Orang tu keluarga dia kena penjara. Keluarga dia menghadapi kematian. Keluarga dia ada berlaku perceraian. Contohlah. Kita boleh buat lawak. Masa tu kita terlalu bodoh. Itu bab duniawi tu. Kena penjara, berlaku perceraian, kematian kat dunia. Kat akhirat, bab syurga neraka, bab azab akhirat bukan benda main-main, bukan benda buat lawak. Kena ucap balik kalau orang berani buat lawak dalam bab benda-benda macam ni. Boleh? Okey, baik. Ayat penutup ayat 1, Allah sebut Maha Suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Apa relate kiamat dengan Maha Suci Allah? Orang musyrikin, mereka kata Allah Ta'ala, mereka kata Tuhan ada banyak. Maknanya, katakanlah Allah tidak redha pada mereka. Kalau berlaku kiamat, katakanlah Allah tak redha pada mereka. Mereka tak risau, mereka tak takut sebab Tuhan lain mungkin boleh maafkan. Tuhan ayah tak maafkan, Tuhan anak-anak boleh maafkan. Macam Kristian lah kan. Dia kata Tuhan tu 3. Tuhan ayah, Tuhan ibu, Tuhan anak. Jadi kalau Tuhan ayah tak boleh maafkan, Tuhan ibu boleh maafkan. Kalau Tuhan ibu pun tak boleh maafkan, Tuhan anak boleh maafkan. Sama juga orang musyrikin. Bagi mereka kiamat tak ada. Tapi kalaulah kiamat tu ada, kalaulah kiamat tu berlaku sebagaimana orang Islam dakwa, kami tak kisah sebab kami pun walaupun tak sembah Allah, sembah berhala juga. Berhala tu pun nanti boleh bagi syafaat kami ke akhirat juga. Berhala tu pun nanti boleh tolong kami juga ke akhirat. Sebab tu mereka berani. Sebab bagi mereka bukannya tak ada Tuhan langsung, ada Tuhan juga. Maka Allah nak beritahu, Allah Maha Suci. Allah tidak terlibat langsung. Allah tidak ada kaitan langsung. Allah tunggal, esa. Maha Suci Allah daripada Tuhan-Tuhan yang orang kafir telah sekutukan. Orang kafir kata Allah ada partner, berhala ke, malaikat ke, Nabi Isa ke, Nabi Adam ke. Tak ada kata Nabi Adam. Tapi katakanlah kalau ada, Allah Ta'ala Maha Suci. Kerana apa? Bila Allah dikatakan ada anak, ada isteri, itu satu tohmahan, satu tuduhan keji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah murka, Allah marah kalau zina. Allah murka, Allah marah kalau liwat. Betul kan? Tapi orang yang kata Allah ada anak, tuan-tuan dan puan-puan, saya bukan nak kata liwat tu bagus tak, liwat tu keji, jahat, dosa, zalim. Tapi untuk berlaku kes liwat, apa Allah buat? Satu kawasan, satu negeri Allah terbalikkan. Satu negeri sahaja. Boleh? Berlaku kes liwat, ramai orang buat liwat. Zaman Nabi Lut berlaku bumi terbalik kat satu negeri sahaja. Itu negeri Sadum ataupun Sazum. Tapi bila berlaku orang kata Allah ada anak, bagaimana tahap kemurkaan Allah pada orang yang kata Allah ada isteri, ada anak? Bukan langit, bukan bumi kat bumi yang kita pijak sahaja berlaku kemungkinan untuk hancur. Seluruh langit-langit. Puan Rohana Hashim telah baca, boleh Puan Rohana Hashim? Surah Maryam.
surah Maryam, muka surat 311, ayat 88, 89, 90, 91, 92. Page 311. Minta maaf Ustaz, 88 macam ayat 88 81 Bukan, 311 muka suratnya, 311 ayat Ayat. 88, sampai 92. 92. Okey. Auzubillah minasyaitanir rajim. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh kerana ucapan itu. Kerana mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Okey, Puan Rohana, semula ayat 90 boleh? Ayat 90 tu baca semula terjemahannya. Hampir 90 saja saja. hampir saja langit-langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh kerana ucapan itu. So, berapa langit? Sebiji ke banyak biji? Banyak biji. Satu ke banyak langit? Banyak. Banyak. Terima kasih Puan Rohana. Tu poin saya. Orang meliwat ke zaman Nabi Lut alaihi salam, kaum Sadum, berapa langit pecah? Berapa langit terbelah? Tak. Yang berlakunya Allah Ta'ala terbalikkan bumi kawasan tu sahaja. Bukanlah saya kata liwat tu kecil. Bukanlah saya kata liwat tu azab yang kecil, azab besar juga tu. Azab besar juga tu meliwat tu. Tapi tidak melibatkan langit-langit. Tapi bab orang kata Allah ada anak, orang kata Allah ada isteri, Allah ada anak, Allah ada partner tu, hampir pecah langit-langit. Maksudnya bukan langit kita nampak ni je. Langit kedua, 3, 4, 5, 6, 7 semua hampir pecah. Punya marah Allah pada orang yang kata Allah ada anak. Sebab tu, orang buat dosa liwat, orang buat dosa zina, orang buat dosa mencuri, orang buat dosa minum arak, boleh diampunkan oleh Allah. Sama ada dengan cara Allah ampunkan sebelum dia kena masukkan ke neraka, ataupun dengan cara Allah ampunkan dia dengan cara dia kena bakar dalam neraka dulu dalam satu tempoh yang sangat lama, na'udzubillah min zalik. Lalu Allah ampunkan, Allah maafkan, setelah mereka diazab, masuk syurga. Tapi orang yang kata Allah ada isteri ada anak, walaupun dia tak pernah berzina, tak pernah ambil duit orang walaupun satu sen, tak pernah mengata orang walaupun satu perkataan, tak pernah minum arak walaupun setitik, tapi oleh kerana dia mensyirikkan Allah, kata Allah ada anak, ada isteri, ada sekutu, Allah takkan maafkan dia. Ada seorang orang Islam tanya seorang Maulana ni, Maulana Islam ni, dia kata, kenapa dalam agama kamu orang tu dia baik tapi dia hanya tak beriman pada Allah, ataupun dia kata Allah ada Tuhan lain selain Allah, dia kena masuk neraka. Sedangkan orang Islam walaupun jahat berdosa boleh masuk syurga juga nanti. Maka apa Maulana ni jawab? Maulana ni jawab, dia kata, seorang isteri dia sanggup terima kekurangan suami dia. Seorang isteri dia sanggup terima kekurangan suami dia. Mungkin suami dia pemalas, dia boleh terima. Mungkin suami dia perokok, dia boleh terima. Mungkin suami dia kadang-kadang panas barat, dia boleh terima. Dia boleh bersabar dengan kekurangan-kekurangan dari sudut ni lah. Dari sudut ni. Okey? Tapi, kalau suami dia ada perempuan lain, suami dia ada perempuan lain lah, tak kisahlah. Sama ada dia nak jadikan isteri ke ataupun dia hanya bersuka-suka dengan perempuan tersebut, contoh, maka isteri tak boleh terima suami dia tadi. Walaupun dia suami bertanggungjawab. Dia bagus. Suami ni dia bagus. Dia tunai tanggungjawab, dia jaga hak isteri, hak anak. Contohlah, dia tak pernah marah isteri, tak pernah pukul isteri, tak pernah cakap pelik-pelik kat isteri. Tapi dia ada perempuan lain. Agak-agak isteri terima tak? Agak-agak isteri dia setuju tak? Bagi isteri dia, suami dia baik ke tak baik? Sahabat-sahabat, tolong jawab. Bagi isteri dia ni, bukan nak cerita kaitan isu semasa, bukan nak cerita bab poligami tak. Bagi isteri-isteri, suami ada perempuan lain, tak kisahlah suami tadi hanya berfoya-foya ataupun niat nak menjadikan isteri perempuan lain tadi tu. Suami dia jaga semayang, mungkin ke kita tahajud, mungkin masuk kelas tafsir, contohlah. Tapi ada perempuan lain, isteri boleh terima tak? Saya nak tanya sahabat-sahabat, boleh cuba jawab? Tak boleh Ustaz. Tak boleh. Terima kasih Puan Sharifah Husna. Puan Sharifah Husna wakil bagi perempuan-perempuan yang lain. Laki pun sama lah juga. Bukan kata isteri saja, seorang suami. Isteri dia baik, kat rumah rajin bukan main.
Dia balik rumah, dia rasa macam dia seorang raja. Isteri dia sambut depan pintu. Suami dia sampai rumah, isteri buka pintu kereta tu. Buka pintu kereta, ambil beg, terus tanya nak makan apa, nak minum apa. Buka kasut, buka stoking suami. Hebat ni. Tapi suami dia dapat tahu isteri dia ada lelaki lain. Suami dia dapat tahu isteri dia ada lelaki lain. Boleh tak suami dia kata, dia satu je kesalahan, ada lelaki lain. Tapi kat rumah dia layan aku, kalah raja-raja negara Arab Saudi contohlah. Ada tak suami cakap macam tu? Tak ada. Walaupun suami dia, walaupun isteri dia perfect kat rumah, 100% memang kita kata hak isteri paling baiklah kat dunia kalau nak bagi anugerah kat rumah. Tapi bila suami dia tahu isteri dia ada orang lain, okey, maka bagi suami dia, isteri dia cukup jahat. Berbanding seorang isteri yang mungkin isteri ni duduk rumah, suami balik tengok Korea, suami pergi kerja tengok Korea, kerja dia tengok Korea je, contohlah. Okey, suami cakap buat air je, kejap, tunggu hero hidup balik, hero mati tunggu dia hidup balik, contohlah. Suami, walaupun isteri macam tu, dia ada kekurangan, suami dia mungkin boleh terima. Okey, tak apalah, nasihat sikit-sikit, cakap sikit-sikit. Tapi bila bab ada lelaki lain, suami takkan boleh terima. Ni analogi, bukan nak cerita apa-apa, analogi. Jadi orang yang tanya tadi pun, betul juga. Betul juga. Betul kan? Kita pun sama lah. Kita semua ada pasangan, kita pun tahu betapa marahnya kalau ada orang lain. Macam itulah juga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia tahu hamba dia mengatakan dia bagi rezeki. Allah, dia bagi rezeki pada kita, dia ciptakan kita, dia bagi kita bernafas, dia bagi kita dapat melihat. Dia seorang je. Orang lain tak terlibat. Doktor-doktor ke, nurse ke, apa lagi. Mak ayah kita, doktor, nurse, mak ayah kita, ketua kampung kita, menteri kita, raja kita, tak terlibat sikit pun bagi kita melihat. Tak terlibat sikit pun bagi kita mendengar. Tak terlibat sikit pun bagi kita dapat bernafas. Semua tu hanya sedia daripada Allah. Tiba-tiba kita lahir kat muka bumi, kita kata ada Tuhan lain selain Allah. Kita kata ada berhala-berhala lain yang layak disembah juga macam disembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dosa tersebut sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, baik, cukup. Ayat seterusnya. Sebab tu orang baca kul huwallahu ahad, Allah suka sangat. Walaupun dia mungkin kadang-kadang sembahyang lambat, kadang-kadang tengok maksiat, tapi bila dia baca kul huwallahu ahad, Allah suka sangat. Kenapa? Kerana dia telah menafikan kefahaman berjuta-juta manusia hari ini yang kata Allah ada isteri, ada anak. Allah cukup marah pada orang yang kata Allah ada isteri, Allah ada anak. Seterusnya ayat 2, yunazzilu, dia menurunkan. Ayat seterusnya, yunazzilu, dia menurunkan, dia Allah. Al-malaikah, para malaikat. Al-malaikah, para malaikat. Bi dengan ar-ruh. Ar-ruh kat sini adalah Al-Quran. Ar-ruh kat sini adalah Al-Quran. Min, daripada amrihi, perintahnya, perintah Allah, ala, kepada. Man, siapa yang yasha'u, dia kehendaki, min, daripada ibadihi, hamba-hambanya, an, supaya anziru, hendaklah kamu memberi ancaman, hendaklah kamu memberi peringatan. Terjemah anziru, hendaklah kamu memberi ancaman, hendaklah kamu memberi peringatan. Annahu, bahawasanya la tiada ilaha Tuhan illa, melainkan aku. Anak kat sini akulah, Allah lah. Fa maka ittaquni, takutlah kamu kepadaku. Okey, tolong terjemahkan dia, Tuan Haji Rashid Ghani, terjemahkan boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Dia menurunkan para malaikat dengan Al-Quran daripada perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki daripada hamba-hambanya, supaya hendaklah kamu beri peringatan bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah, aku, maka takutlah kepadaku. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Rashid.
Allah sebut dalam ayat ni, Allah menurunkan malaikat-malaikat. Sebenarnya yang dimaksudkan dengan malaikat adalah Jibril seorang. Jibril seorang. Okey. Allah sebut Allah menurunkan malaikat-malaikat, tetapi boleh ditafsirkan Jibril seorang, boleh juga ditafsirkan ramai malaikat. Dia sebenarnya macam ni. Ketika mana Quran turun daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, ramai malaikat bawa turun. Quran turun daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia malam apa? Lailatul Qadar. Tunazzilul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Wama adraka ma lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat dan Jibril. Ruh kat situ Jibril. Ramai malaikat tu. Ramai malaikat tu buat turun Quran daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Sekarang cerita dia bukan daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Sekarang cerita dia turunnya Quran daripada langit dunia pada hamba Allah yang Allah pilih. Jadi turun masa bila ni? Turun daripada langit dunia pada manusia. Turun daripada langit dunia kepada manusia. Berapa orang malaikat buat turun? Jibril. Allah gunakan lafaz plural untuk Jibril seorang. Itu apa? Untuk tunjuk kemuliaan Jibril, ketinggian Jibril. Contoh, ingat dalam bahasa Arab, lafaz al-malaikah plural, banyak malaikat. Lafaz al-malaikah dalam bahasa Arab, malaikatun. Ramai malaikat ni. 3 dan ke atas. Berapa? Wallahu alam. Banyaklah. Okey, lafaz plural. Adapun seorang malaikat dia panggil malakun. Contoh, muka surat 415 kan, surah As-Sajadah ayat bawah sekali. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Malakul maut. Orang kan? Malakun seorang malaikat, malaikatun banyak malaikat-malaikat. Jadi walaupun Allah datangkan lafaz plural kat sini, banyak malaikat-malaikat, tapi Allah masukkan Jibril seorang. Banyak tempat dalam Quran. Contoh, ketika mana Jibril datang berbicara dengan Nabi Zakaria. Ketika mana Jibril datang berbicara dengan Maryam. Allah guna lafaz malaikah. Adakah masa tu Nabi Zakaria berbicara dengan banyak malaikat? Adakah masa tu Maryam berbicara dengan ramai malaikat? Tengok muka surat 55. Muka surat 55. Dua tempat. Satu, Allah malaikat cakap dengan Nabi Zakaria. Yang kedua, malaikat bercakap dengan Maryam. Okey, tolong baca dia. Wan Siti Nurlis Abdul Rashid, tolong baca boleh? Ada Wan Siti Nurlis? Ada Ustaz. Okey. Ayat 38, 39. Lepas tu terus bawah sekali 45. 38, 39 dulu. Lepas tu 42. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." 39 ya. Yeah. Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri menunaikan solat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimah firman daripada Allah, teladan berkemampuan menahan diri daripada hawa nafsu dan seorang nabi daripada orang-orang soleh. Okey, sekejap Puan Siti Nurlis. Terjemah Puan Siti Nurlis para malaikat. Betul kan? Kita dengar tadi. Para malaikat menyuruh Nabi Zakaria. Berapa orang malaikat nak suruh Nabi Zakaria? Orang lain punya terjemah para malaikat juga ke? Orang lain punya terjemahan para malaikat juga ke? Ya Ustaz. Ustaz, Orang putih terjemah, then the angel Jibril. Dalam malaikat Jibril seorang. Orang putih terjemah. Kalau ikut terjemah para malaikat, word semata-mata para malaikat betul. Al-malaikah betul. Tapi dari konteks ayat, terjemah para malaikat tak betul. Saya bukan nak salahkan penterjemah. Betul lah. Al-malaikah plural. Para malaikat betul. Tapi dari konteks ayat, tuan-tuan rasalah berapa puluh orang malaikat nak cakap dengan Nabi Zakaria dalam satu masa? Berapa puluh malaikat nak cakap dengan Nabi Zakaria dalam nak menyuruh Nabi Zakaria pada satu malam? Tuan-tuan rasa berpuluh-puluh ke seorang je?
Nak cakap dengan Nabi Zakaria? Ha? Seorang ke ramai agak-agak? Nak cakap? Ya? Seorang. Seorang je kan? Jadi lafaz plural. Terjemah sebenarnya seorang malaikat saja. Kenapa? Kebesaran Jibril, Allah guna lafaz plural untuk dia seorang. Orang Arab dulu, kalau seorang yang badan besar kuat datang, dia kata apa? Ja'a junudun. Telah datang tentera-tentera. Mana tentera? Seorang lah. Ya, memang dia seorang. Tapi kekuatan dia, tubuh badan dia, tenaga dia macam satu batalion tentera. Sebab tu digunakan Ja'a junudun. Telah datang askariyun. Askariyuna. Ramai askar-askar telah datang. Mana ni? Lah, seorang kan? Kata askar-askar seorang ni. Ya. Walaupun dia seorang, tapi kekuatan dia, kehebatan dia, keberanian dia macam ramai askar ni. Untuk meninggikan seseorang digunakan lafaz plural. Samalah juga. Malaikat datang seorang je yang cakap Nabi Zakaria. Tapi para malaikat telah menyuruhnya. Jadi kalau terjemah para malaikat menyuruhnya, maksudnya apa? Malaikat ramai panggil. Zakaria, Zakaria ramai panggil. Itu tak. Seorang je. Puan Siti Nulis, bawah sikit. Ayat 42 boleh? Page yang sama. Boleh. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu dan melebihkanmu atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu. Okey. 45 ya. Okey. Satu persatu bawah lagi. Bawah sekali. 45 pula. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan khabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimah firman daripadanya, iaitu seorang putera. Namanya Al-Masih Isa putera Maryam. Seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk golongan orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Terima kasih Puan Siti Nulis. Para malaikat lagi. Tuan-tuan, cerita Maryam ni berapa orang malaikat datang jumpa Maryam? Tuan-tuan dan puan-puan, cerita Maryam ni, berapa orang malaikat datang jumpa Maryam? Satu. Seorang. Satu. Penjodoh berbilangan yang sesuai untuk malaikat tak pasti. Penjodoh bilangan untuk malaikat tak pasti. Cuma paling mulia panggil seorang lah kan. Kan nak panggil sebutir malaikat tak kena lah pula kan. Mana dalil seorang malaikat datang? Mana dalil seorang malaikat datang? Jadi terjemah para malaikat dalam konteks ayat tu bagi saya kurang sesuai. Dari sudut word by word, yes, al-malaikah para malaikat. Tapi dalam konteks ayat, para malaikat berkata pada Maryam. Berapa puluh orang malaikat datang jumpa Maryam. Tengok surah Maryam sendiri, page 306. Tolong baca, Puan Salasiah boleh, page 306. Puan Salasiah Abdul Murad, 306. Ayat 16, 17, 18. 16, 17, 18. Auzubillah minasyaitonirrajim. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, iaitu ketika dia mengasingkan diri daripada keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Lalu dia, Maryam, memasang tabir yang melindunginya daripada mereka, keluarganya. Lalu kami hantarkan kepadanya roh daripada kami, Jibril, sebagai seorang lelaki yang sempurna rupa bentuknya. Dia, Maryam, berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang maha pemurah dari perbuatan jahatmu, jika kamu seorang yang bertakwa. Seorang yang bertakwa. Terima kasih Puan Salasiah. Jadi berapa ramai malaikat datang? Seorang ni? Jibril seorang dia. Menyerupai seorang lelaki. Allah panggil Jibril kat sini ruhana. Roh daripada kami. Nampak? Jadi lafaz al-malaikah sekarang Allah datangkan dengan lafaz plural, tetapi maknanya ialah seorang malaikat saja, iaitu Jibril alaihissalam. Betul kenapa lafaz plural? Kerana Jibril ketua para malaikat. Jibril adalah malaikat pilihan di kalangan malaikat-malaikat yang lain. Allah sebut Jibril, innahu laqaulu rasulin karim. Utusan yang mulia. Semua malaikat mulia. Semua malaikat bagus. Semua malaikat baik. Tak perintah Allah. Tapi Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Kenapa? Kemuliaan Jibril berbanding malaikat-malaikat yang lain. Kerana di kalangan para malaikat, Jibril terpilih untuk bawa turun Quran. Siapa saja, apa sahaja yang berkaitan dengan Quran akan jadi termulia. Semua bulan mulia. Bulan Zulhijjah mulia, bulan Syawal mulia, bulan Ramadan mulia. Tapi yang paling mulia, bulan Ramadan. Kerana ada kaitan dengan Al-Quran.
Setiap malam adalah malam turun rahmat Allah. Setiap malam rahmat Allah turun. Jadi malam itu mulia. Tapi malam yang paling mulia adalah malam yang turunnya Al-Quran Lailatul Qadar. Itulah juga manusia, kita akan mulia bila kita selalu dampingkan diri kita dengan Al-Quran. Batu bata kat hardware hanyalah batu bata. Tapi batu bata tadi bila digunakan untuk buat tiang masjid, orang akan hormati batu bata. Batu bata dekat hardware hanyalah batu bata. Tapi bila batu bata tadi dibeli oleh seorang kontraktor buat tiang masjid, orang tak akan conteng suka-suka. Orang tak akan letak kaki kat situ. Orang tak akan makan chewing gum letak kat situ. Tapi kalau dinding-dinding biasa, orang tak rasa bersalah pun, tak rasa berdosa pun, cok tapak kasut kan. Kasut kita cok tapak pun. Ada orang ni buat kat masjid? Tak ada, walaupun dia orang jahat. Adakah batu-bata tadi mulia? Batu-bata tadi batu-bata je lah. Tapi oleh kerana dia melekat kat masjid, jadi kaitan dengan tempat mulia itu masjid, dia pun dimuliakan. Sama lah juga kita ni manusia pun dosa macam orang lain juga, buat dosa maksiat macam orang lain juga, jenis cakap banyak macam orang lain juga. Tapi oleh kerana kita dekat dengan Quran, Allah muliakan kita. Allah muliakan kita, Allah Ta'ala buat kita jadi orang yang senang beramal. Allah buat kita mungkin ada perasaan benci sikit terhadap maksiat. Kerana apa? Kerana kita menempelkan diri kita dengan Al-Quran. Okey, baik. Allah turunkan malaikat dengan roh. Roh kat sini apa makna dia, tuan-tuan dan puan-puan? Makna roh kat sini adalah Al-Quran. Al-Quran ada banyak nama dalam Quran. Al-Quran ada banyak nama-nama lain. Salah satu nama bagi Al-Quran adalah roh. Kenapa Al-Quran dipanggil roh? Kerana Quran boleh menghidupkan hati yang mati sebagaimana roh boleh menghidupkan jasad manusia. Manusia tadi bernilai, manusia tadi dipandang tinggi, manusia tadi bermanfaat, ataupun manusia tadi mampu memberi mudarat ataupun mampu memberi manfaat bila dia ada roh. Kalau manusia tidak ada roh, dia tak ada function apa pun. Manusia tadi kalau tak ada roh, dia tak ada function apa pun. Dia tak boleh bagi kasih sayang, dia tak boleh tegur, dia tak boleh marah, dia tak boleh tunjukkan kasih sayang. Tak ada roh. Jadi sebagaimana roh berguna kepada jasad manusia, Quran juga dipanggil roh. Kerana roh berguna, Quran berguna pada hati-hati manusia. Tengok surah Syura. Tolong baca dia Puan Nur Zakiyah boleh? Surah Syura ayat 52. Saya cari buku surat. Jadi orang yang terlibat dengan Quran, sama ada belajar tajwid, belajar baca, belajar makhraj, belajar taranum, dia sedang membaiki roh dia. Dia sedang mendatangkan roh pada hati dia. Buku surat 489 ya, puan. 489 ayat atas sekali. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad roh iaitu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk kepada siapa yang kami kendaki di antara hamba-hamba kami, dan sesungguhnya engkau benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus. Terima kasih Puan Nur Zakiyah. Sama So Allah kata, kami telah wahyukan kepadamu roh. Tak ada pun lafaz Quran dalam ayat tu, tapi terjemah dia Quran, betul kan? Kenapa? Salah satu nama Quran adalah roh. Sebagaimana Nabi Isa dipanggil roh. Kenapa Nabi Isa dipanggil roh? Sebab Nabi Isa, salah satu mukjizat Nabi Isa adalah boleh menghidupkan orang telah mati. Orang tu mati, tak ada roh lah kan? Nabi Isa Allah bagi mukjizat, hidup balik orang tu. Nabi Isa boleh hidupkan balik orang tu. Tengok muka surat 56, tak silap saya 56. Kalau baca boleh, muka surat 56. Tuan Haji Syafiq ada? Tuan Haji Syafiq. Ada Ustaz, minta maaf. Dia belah pagi. Oh, okey, baik. Puan Aliza Ali, tolong baca boleh Puan Aliza? Muka surat 56 Saya cari muka surat. Yes, ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, dia berkata, Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat kepada Tuhanmu, iaitu aku menjadikanmu sesuatu daripada tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan
orang yang telah mati dengan izin Allah, dan aku beritahu kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu orang yang beriman. Okey, terima kasih Puan Aliza. Antara mujizat Nabi Isa, aku boleh hidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Sebab itulah salah satu nama Nabi Isa dipanggil Ruhullah. Kenapa Nabi Isa dipanggil Ruhullah? Pertama, sebab Nabi Isa boleh hidupkan orang yang mati. Yang kedua, sebab Nabi Isa Allah ciptakan hanya menggunakan ruh, tanpa persetubuhan lelaki dengan perempuan, jadi Nabi Isa AS. Jadi Nabi Isa dipanggil Ruhullah kerana boleh hidupkan orang yang mati. Al-Quran dipanggil Ruh sebab Al-Quran boleh hidupkan hati yang mati. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia cerita, ni dalam Ibnu Qayyim Al-Jauzi tulis dalam kitab The Sil Nektar Rahikul Makhtum. Dia kata satu malam tak boleh tidur, Sayyidina Umar Al-Khattab satu malam tak boleh tidur, dia masuk Kaabah. Dia masuk Kaabah, dia tengok Nabi sedang solat di Kaabah, dalam Kaabah. Maka dia dengar Nabi baca surah Al-Haqqah. Sedap sangat bacaan surah Al-Haqqah tu. Maka dia kata apa? Betul lah orang kata dia ni tukang syair sebab sedap sangat bacaan dia. Tolong baca Puan Tamsiah Syuaib, tolong baca boleh? Puan Tamsiah Syuaib. Surat 568. 568. Ayat yang ke 40, 41, 42 sampai 43. 40 sampai 43. 568 ayat 40 sampai 43 ya Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ia Al-Quran benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. 41. Dan ia Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair, tetapi sedikit sekali kamu beriman terhadapnya. 42. Dan bukan pula perkataan tukang tilik, namun sedikit sekali kamu mengambil pengajaran daripadanya. Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan daripada Tuhan seluruh alam. Okey, terima kasih Puan Tamsiah Syuaib. Jib boleh keluar dah. Umar Al-Khattab, masa tu dia kafir lagi. Umar Al-Khattab masa tu dia kafir. Dia masuk Kaabah, malam tu dia tak boleh tidur, masuk Kaabah. Jadi kita ada masalah, kita buntu, kita nak cari ilham, nak cari jalan keluar, carilah masjid. InsyaAllah kita akan menemui sesuatu. Okey, tak apa. Umar Al-Khattab, masa tu dia kafir, dia masuk masjid dalam Kaabah. Dia tengok Nabi sedang solat. Dia dengar Nabi baca surah Al-Haqqah. Sedap semua. Tuan-tuan, kalau kita tengok surah Al-Haqqah, belakang dia semua berhenti dengan ta marbutah. Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka Mal-Haqqah. Belakang dia semua berhenti dengan ish. Okey? Sampailah ayat yang ke 30. Sampailah ayat yang ke, bukan 30. Sampailah ayat yang ke 32. Lepas pada tu barulah berhenti dengan selain huruf ha. Jadi Sayyidina Umar kata, sedap sungguh dia baca. Betul lah orang kata dia tukang syair. Masa tu Nabi baca ayat yang ke 41. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Quran ni bukan kata-kata tukang syair. Sedikit sangat kamu yang percayanya. Oh, Sayyidina Umar pun kata masa tu, oh kalau macam tu dia kata-kata tukang tilik lah tu, soothsayer. Maka Nabi sambung lagi, wala biqauli kahin. Bukan juga kata-kata tukang tilik. Qalilan ma tazakkarun. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauzi kata, Umar Al-Khattab kata, masa tu Islam telah mula masuk dalam hati aku. Cuma orang-orang Arab ni sifat kebangsaan dia kuat. Keqabilahan dia kuat. Perkauman dia kuat. Kaum aku ramai tak masuk agama ni. Kaum aku ramai cela agama ni. Kenapa aku nak sokong agama ni? Sifat perkauman tu kuat menyebabkan Sayyidina Umar tak meluk Islam pada masa tersebut. Tahun kelima kenabian, masa itulah Allah pilih Sayyidina Umar Al-Khattab masuk Islam kerana dengar adiknya baca adik iparnya baca surah Taha. Jadi kita nak lembutkan hati anak-anak, nak lembutkan hati pasangan, amalkan surah Taha. Boleh? Baca daripada surah Taha ayat 1 sampailah ayat yang ke 14.
Nanti kita bacalah surah Toha. Sayyidina Umar masuk Islam kerana surah Toha. Ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Okey, baik, sambung. Allah turunkan roh, iaitu Al-Quran, kerana perintah Allah. Kenapa Allah cakap perintah Allah kat sini? Sebab orang Yahudi, orang Nasrani, mereka tak puas hati dengan Jibril. Mereka menganggap Jibril turunkan wahyu pada orang yang tak sepatutnya. Oleh kerana itulah mereka bermusuh dengan Jibril. Okey? Sedangkan Allah kata apa? Allah suruh Jibril buat turun Quran dengan perintah Allah, satu, kepada siapa yang Allah nak, bukan kepada siapa yang Jibril nak. Bukan Jibril yang pilih. Jibril tengok Nabi Muhammad macam baik je, muka handsome je, bagi dia. Tak. Dan Jibril pun tak tahu kepada siapa Quran akan diturunkan. Jibril pun tak ada kuasa memilih, tidak ada kuasa memberi cadangan, tidak ada kuasa nak beri pandangan. Tak ada. Jibril tak nak terlibat langsung. 100% pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang menyalahkan Jibril, dia sebenarnya menyalahkan Allah. Sebab tu dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala kata, tolong baca dia boleh? Datin Normah, tolong baca boleh tak? Datin Normah Karim, tolong baca boleh? Ada? Ada tak? Oh, tak ada. Baik, tak apa. Tolong terjemahkan dia, surah Al-Baqarah. Puan Sharifah Husna terjemahkan boleh? Puan Sharifah Husna, surah Al-Baqarah. Baik Ustaz, muka surat berapa Ustaz? Mesti cari sekejap Muka surat 15. 9798. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahawa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kata-kata yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira pada orang-orang yang beriman. Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Terima kasih Puan Sharifah Husna. Allah sebut siapa yang musuh dengan Jibril, tak puas hati dengan Jibril sebab Jibril bagi Quran kat Nabi Muhammad, dia kena tahu Jibril menurunkan Quran dalam hatimu dengan izin Allah. Maksudnya dengan perintah Allah, bukan suka-suka hati dia je. Jadi siapa yang memusuhi Allah dan malaikat-malaikat dan rasul-rasul dan Mikail, Allah musuh dengan mereka. Orang kafir kata, saya tak musuh dengan Allah, saya musuh dengan Jibril je. Tak. Kenapa musuh dengan Jibril? Sebab dia buat turun Quran pada Nabi Muhammad, patutnya pada bangsa kami. Allah kata, aku yang suruh dia buat turun. Jadi kamu kalau tak puas hati dengan dia, sebenarnya kamu sama macam tak puas hati dengan aku. Allah sebut dalam surah Al-An'am, Allah tahu siapa layak terima kerasulan. Kita mungkin salah memilih pemimpin, kita mungkin salah memilih pasangan. Boleh jadi kita telah melakukan kesalahan dalam memilih pemimpin, kita melakukan kesalahan dalam pilih pasangan, kita boleh jadi buat salah dalam pilih kerjaya, dalam pilih tempat belajar, boleh jadi. Sebab kita tak ada pengetahuan yang luas, tidak ada pengetahuan masa depan macam Allah SWT. Allah Ta'ala pilih Nabi, Allah tak pernah tersalah pilih. Kerana Allah tahu Nabi itu layak mampu menjalankan tugas. Tolong baca dia boleh? Puan Ilham tolong baca boleh? Puan Ilham. Ada? Muka surat 143 ayat 124. 143. Ayat 124. 143, 1. Sekejap Ustaz 143. Okey. 124. Dan apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan percaya beriman sebelum diberikan kepada kami seperti apa yang diberikan kepada Rasul-Rasul Allah. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulannya. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan azab yang keras kerana tipu daya yang mereka lakukan. Terima kasih Puan Ilham. Allah knows best with whom He places His message. Allah tahu siapa yang layak, yang sesuai, yang boleh harap, yang mampu jalankan tugas dengan baik untuk mendapatkan risalahnya. Allah tahu. Bukan Jibril dia tahu. Jibril mana tahu? Allah je tahu. Jadi kenapa nak salahkan Jibril? Jibril tak ada kuasa nak turunkan mana-mana ayat. Jibril tak ada kuasa nak turunkan bila masa yang dia mahu. Semua bergantung pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam surah
al-hajj. Allah memilih di kalangan malaikat untuk buat turun wahyu. Allah memilih juga di kalangan manusia untuk menerima wahyu. Tengok surah Al-Hajj. Tolong baca dia Puan Salmiah boleh? Puan Salmiah tolong baca. Page terakhir surah Al-Hajj. Muka surat 341 ayat 75. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Allah memilih para utusannya daripada malaikat dan daripada manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Terima kasih Puan Salmi. Allah memilih di kalangan malaikat sebagai utusan Allah. Siapa yang nak buat turun Quran, siapa nak buat turun Taurat, Jibril lah semua sekali. Di kalangan manusia pun sama juga. Siapa layak terima Taurat, siapa layak terima Injil, siapa layak dapat Zabur, Allah yang pilih. Bukan Nabi tu minta. Siapa layak dapat suhuf, siapa layak dapat, semua Allah pilih. Jadi malaikat pun Allah yang pilih. Nabi di kalangan manusia pun Allah yang pilih. Kenapa tak puas hati dengan Jibril? Itu maksud ayat ni. Okey. Sebab tu orang Yahudi kata kami musuh Jibril. Tapi kami percaya kami tidak memusuhi Mikail. Orang Yahudi kata. Allah kata musuh dengan Jibril ke Mikail ke, sama musuh macam aku juga. Okey, jadi para malaikat dia hantar wahyu pada para nabi. Apa para nabi akan kata? La ilaha illallah. Maksudnya tidak ada Tuhan melainkan aku. Allah suruh malaikat. Allah cakap pada mereka la ilaha illa ana. Malaikat datangkan pada malaikat, turunkan wahyu pada nabi dengan mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada mana-mana nabi. Walaupun syariatnya berbeza, cara sembahyang mungkin beza, bab zakat mungkin beza, bab najis, taharah mungkin berbeza, tetapi akidah tetap sama semua para nabi. Tengok muka surat 324 ayat atas sekali. Tolong baca dia 324 ayat atas sekali, Puan Rahimah. Boleh Puan Rahimah? Ayat 25 surah Al-Anbiya. Ni semua para nabi akan cakap benda yang sama. 24 ayat atas sekali, Ustaz. Ya, 25 surah Al-Anbiya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Terima kasih Puan Rahimah. Mana-mana nabi, mana-mana Rasulullah hantar, itulah wahyu. Tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku. Seterusnya ayat baru. Ayat 3, surah An-Nahl ayat 3. Khalaqa, dia telah menciptakan. Khalaqa, dia Allah telah menciptakan. Di lampu surat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana jasad kita perlu pada ruh, kita berusaha untuk kekalkan ruh kita. Kita berusaha untuk kekalkan ruh kita. Jaga makan, jaga senaman, makan suplemen tu, suplemen ni nak jaga kesihatan kan. Baguslah. Untuk jaga roh badan kita. Supaya kita sentiasa hidup, dapat beri manfaat pada isteri, pada anak-anak, pada masyarakat. Bagus. Tapi hati kita tak fikir ke bagaimana supaya hati kita sentiasa hidup. Hati kita sentiasa hidup. Tak nak usaha, tak nak jaga roh bagi hati. Kita hanya fikir roh bagi badan. Takut mati. Kita jaga makan, jaga senaman, makan suplemen. Bagus, tak ada masalah. Tinggalkan gula, tinggalkan nasi. Kurangkan gula, kurangkan nasi. Untuk jaga roh bagi badan. Tapi untuk jaga roh bagi hati, banyak mana dalam seminggu kita bagi masa untuk Quran? Banyak mana dalam seminggu kita bagi masa untuk mendalami ayat-ayat Allah? Sedangkan hati yang mati lebih tidak bermanfaat berbanding daripada badan yang mati. Hati yang mati lebih berbahaya daripada tubuh badan yang mati. Okey, seterusnya ayat 3. Khalaqa, dia telah menciptakan. Khalaqa ni dia Allah lah. As-samawati, langit-langit. Wa, dan al-ard, bumi. Bi, dengan al-haq, sebenar-benarnya. Terjemah al-haq, sebenar-benarnya. Ta'ala, dia maha tinggi. Ta'ala, dia maha tinggi. Dia Allah lah maha tinggi. Amma, daripada apa yang yusyrikun, mereka sekutukan. Yusyrikun, mereka sekutukan. Okey, Puan Nur Azhar Ismail, terjemahkan Puan Nur Azhar.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia telah menciptakan langit-langit dan bumi dengan sebenar-benarnya. Dia maha tinggi daripada apa yang mereka sekutukan. Okey, terima kasih Puan Azhar. Ayat sekarang nak menguatkan ayat 2 tadi. Allah kata, La ilaha illa ana. Apa terjemah dia? Tidak ada Tuhan melainkan aku. Apa dalil keesaan Allah? Apa dalil utama Allah tu esa, tunggal, tiada yang lain selain dia? Ni Allah sebut. Kalau kamu kata ada Tuhan lain selain Allah, boleh tak kamu tunjuk yang mereka juga pernah mencipta sebagaimana Allah telah mencipta? Allah sebut, Allah je yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Ada, kamu anggap malaikat Tuhan, kamu anggap Nabi Isa Tuhan, kamu anggap siapa lagi Tuhan, kamu anggap berhala tu Tuhan. Ada, mereka boleh buat langit bumi macam Allah buat. Ada. Jadi kalau tak ada, itu tandanya yang Tuhan tu satu saja, Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalil untuk menguatkan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Ya, manusia mungkinlah ada buat koloni, buat kereta, buat rumah, macam-macam lah kan. Tapi Allah Ta'ala bagi satu je, langit bumi. Langit bumi. Boleh tak langit bumi? Ada tak mana-mana kamu anggap malaikat ke sebagai Tuhan, jin ke kamu anggap sebagai Tuhan? Boleh buat langit bumi, boleh tak? Jadi untuk tunjuk kekuasaan Allah, cukup Allah Ta'ala bagi dalil, untuk tunjuk keesaan Allah. Untuk tunjuk Allah tu satu saja, tidak ada yang sama, setara, setaraf bagi dia, kata malaikat ke, jin ke, walaupun jin zaman Nabi Sulaiman boleh pindahkan singgahsana sekelip mata, kejap je, tapi jin tu tetap tak boleh buat langit bumi macam Allah buat. Tetap tak boleh buat langit bumi macam Allah buat. Jadi Allah pemilik mutlak pada langit dan bumi dan apa antara keduanya. Jadi Fir'aun tanya Nabi Musa, Tuhan tu apa? Allah tu apa? Apa tu Tuhan sekalian alam? Nabi Musa bagi jawapan senang. Pemilik langit dan bumi. Sebab dia menciptakan, dia memiliki. Orang lain tak terlibat. Masa Allah buat langit bumi, tak adalah malaikat datang tengok, bagi show, bagi cadangan, bagi pandangan. Tak ada. Allah satu-satunya pencipta langit dan bumi. Tidak ada orang lain tolong bagi pandangan ke, tolong bagi cadangan ke, tak ada. Dan Allah punya hebat dalam menciptakan langit dan bumi, tidak ada contoh sebelum dan tidak ada bahan-bahan, dipanggil apa bahan-bahan asas. Kalau buat kek, kalau buat makanan, dipanggil ingredient kan. Kek itu terjadi dengan sebab kita beli itu, beli ni, campur pok jadi kek. Kan ada orang buat kek, dia duduk meja kosong, tiba-tiba pok jadi kek. Tak ada. Mesti ada alat-alat ataupun panggil bahan-bahan untuk jadikan kek. Allah Ta'ala ciptakan langit bumi, Allah Ta'ala perlukan bahan-bahan ke? Allah Ta'ala kena ambil bahan kat planet tu dulu, ambil bahan kat sana, cantum baju dia, tak. Sebab tu, ketika mana Fir'aun yang mengaku Tuhan tanya Nabi Musa, apa itu Tuhan sekalian alam? Nabi Musa terus jawab langit dan bumi. Tolong baca Tuan Haji Abdul Kahar boleh? Muka surat 368 ayat 2324. Page 368 2324. Bismillahirrahmanirrahim. Fir'aun bertanya, siapakah Tuhan seluruh alam itu? Musa menjawab, Tuhan yang mencipta langit dan bumi serta apa yang ada di antara kedua-duanya. Itulah Tuhanmu, jika kamu mempercayainya. Terima kasih Tuan Haji Abdul Kahar. Ada lagi jawapan-jawapan lain. Jawapan-jawapan Nabi Musa ada lagi bawah-bawah tu. Tapi cukup nombor 1 untuk menafikan yang lain sebagai Tuhan, untuk menidakkan yang lain sebagai Tuhan, maka cukup Nabi Musa kata Rabbus samawati wal ardh. Bila sebut Rabbu, pencipta, pemilik yang menguasai. Ada tak orang dia cipta, dia menguasai langit bumi? Ya, kita boleh buat rumah, kita pemilik rumah, kita menguasai rumah tersebut. Boleh? Saya beli tanah, saya buat bangunan. Saya pemilik, saya menguasai bangunan saya sendiri. Boleh? Boleh, bangunan boleh, rumah boleh. Buat sekolah, saya pemilik pada sekolah, saya menguasai, saya berkuasa kat sekolah saya. Boleh? Tapi langit bumi, ada tak orang-orang kaya kat dunia ni boleh buat langit bumi lalu dia menguasai langit bumi? Dia suka hati nak buat siang malam, dia suka hati nak buat hujan, dia suka hati nak buat panas, dia suka hati nak buat banjir. Tak ada. Allah je pilih langit dan bumi. Tu. Ini dah cukup
dalil Allah cipta langit dan bumi dah cukup untuk tunjuk keesaan Allah. Tak payah cerita benda lain lagi. Tak payah cerita bab nyawa, tak payah cerita bab tumbuh-tumbuhan, tak payah cerita lagi. Benda tu kalau Allah tak cerita pun, Allah tak cerita pasal tumbuh-tumbuhan, tak cerita pasal sungai, tak cerita pasal apa lagi manusia boleh mendengar, melihat, bercakap, tak cerita lagi pasal tu. Allah hanya cerita Allah buat langit dan bumi. Itu sudah cukup untuk menafikan selain Allah sebagai Tuhan. Okey, baik. Kemudian ayat yang penting untuk kita orang Islam tahu dalam ayat ini adalah bilhaq. Maksud bilhaq dengan kebenaran. Apa maksud dengan kebenaran? Maksud dengan kebenaran kat sini adalah bukan dengan sia-sia. Allah buat langit dan bumi dengan kebenaran. Apa maksud dengan kebenaran? Maksud dengan kebenaran ialah dengan maksud dan tujuan. Itu maksud dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita berada atas maksud tujuan, itu adalah hak. Tapi kalau kita tidak berada atas maksud dan tujuan, kita bukan berada di atas hak. Okey, tengok surah apa ya? Surah Sad. Tolong baca dia. Puan Nur Zafirah Kamarudin, tolong baca boleh? Surah Sad. Saya wakilkan. Okey, boleh. Encik Syukri tolong baca. Saya cari muka surat ya. Muka surat 455 ayat atas sekali. 455 ayat atas sekali. Surah Sad. Dan tiadalah kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya sebagai ciptaan yang tidak hikmah dan keadilan. Yang demikian adalah sangkaan orang-orang yang kafir. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir itu dari azab neraka. Semula Encik Syukri boleh? Kita tak dengar lah. Semula, yang mula-mula tu kita tak dengar. Boleh tak ayat 27 semula? Dan tiadalah kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya sebagai ciptaan yang tidak mengandungi hikmah dan keadilan. Yang demikian adalah sangkaan orang-orang yang kafir. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir itu dari azab neraka. Okey, terima kasih Encik Syukri. Terjemah dia, tidak mengandungi hikmah dan keadilan. Betul, terjemah tu betul. Tapi sebenarnya ada perkataan yang lagi tepat yang saya rasa boleh digunakan kat sini. Okey, tolong terjemahkan boleh Puan Mazia Ismail, boleh tak? Ayat sama ni. Page apa Ustaz? 455 ayat atas sekali. Orang putih terjemah kat sini, not in vain. Not in vain. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang yang kafir itu kerana mereka akan masuk neraka. Okey. Terima kasih Puan Mazia. Ni lagi tepat. Tak salah. Allah buat langit bumi dengan hikmah, betul. Ada hikmah Allah buat langit bumi, ada hikmah Allah buat tumbuh-tumbuhan, ada hikmah Allah buat binatang buas, ada hikmah Allah buat binatang berbisa. Itu betul. Allah Maha Adil, betul. Ada orang dizalimi, ada orang menzalimi, ada orang buat zalim kena tangkap, ada orang buat zalim tak kena tangkap. Tidak menafikan keadaan Allah, itu betul. Tak salah terjemah yang dibaca oleh Encik Syukri tadi. Tapi lagi tepat, tidak sia-sia. Itu lebih menyeluruh terjemahannya. Allah tidak cipta langit dan bumi dan apa saja antara langit dan bumi dengan sia-sia. Maknanya ada sebab. Ada tujuan Allah ciptakan. Tujuan dia untuk buat manusia kenal Allah, itu satu. Yang kedua, untuk memberi manfaat kepada manusia. Semua tu ada hikmah. Semua tu ada manfaat untuk manusia. Sama ada kita sedar tak sedar, tahu ataupun tidak tahu, dah kaji ataupun belum kaji, Allah takkan buat benda sia-sia. Allah takkan buat semua benda tu saja-saja. Apa tujuan Allah buat manusia, langit bumi dan apa antara keduanya? Tujuan dia nak suruh manusia kenal Allah sebagai Tuhan yang satu. Bila manusia kenal Allah sebagai Tuhan yang satu, manusia kena ikut apa saja perintah Allah dan kena sempurnakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Sebab tu dalam surah Hud ayat 7, tolong baca dia Puan Suraya Haidar, page 222, boleh Puan Suraya Haidar. Ini tujuan Allah cipta kita. Kita kena tahu maksud hidup, tujuan hidup dan keperluan hidup. Kena beza. Page 222 ayat 7 surah Hud. Tolong baca Puan Suraya Haidar. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan arasnya.
di atas air agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya. Okay, cukup Puan. Cukup. Nampak? Allah buat langit dan bumi dan apa saja dalam masa 6 masa, arasy Allah atas air. Apa tujuan dia? Untuk Allah uji manusia. Dengan perintah dan larangan. Siapa yang pilih untuk buat yang terbaik. Jadi kalau kita rasa, kenapa Allah buat langit bumi? Saja-saja, suka-suka. Kenapa buat gunung ganang? Saja-saja, suka-suka, isi masa lapang. Itu cara berfikir orang kafir. Tuan-tuan, sebagaimana Allah cipta langit bumi dan apa antara keduanya ada sebab ada tujuan. Apa sebab tujuan dia? Untuk kenalkan manusia keesaan Allah, yang pertama. Yang kedua, untuk memberi manfaat kepada manusia. Memberi banyak manfaat kepada manusia. Itu yang kedua. Macam itulah juga Allah ciptakan manusia bukan sia-sia. Sebagaimana langit dan bumi, Allah buat bukan sia-sia, saja-saja isi masa lapang. Tak. Itu cara berfikir orang kafir. Macam itulah juga Allah buat manusia bukan saja-saja. Tolong buka muka surat 349. 349 surah Al-Mu'minun. Tolong baca dia. Tuan Haji Aziz Dahri tolong baca boleh Tuan Haji Aziz? 349 ayat? Yes, ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah kamu mengira bahawa kami menciptakan kamu main-main tanpa apa maksud dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Okey, terima kasih Tuan Haji Aziz. Jadi kamu ingat Allah buat kamu saja-saja suka-suka. Suka tengok orang hidup besar mati. Okey, orang lain pula hidup besar mati. Kamu ingat Allah buat kamu semata-mata nak tengok kamu hidup mati. Itu je. Main-main, suka-suka. Kalau Allah Ta'ala nak buat kamu main-main suka-suka, baik Allah Ta'ala buat isteri dan anak untuk dia. Allah buat isteri, buat anak-anak untuk dia bermain-main dengan untuk suka-suka. Lagi bagus. Kan Allah buat untuk diri dia isteri, Allah buat untuk diri dia anak-anak. Dah nak main-main? Untuk main-main? Baik Allah buat macam tu. Tengok muka surat 323. Tolong baca Puan Maisarah Mukhtar boleh? Ni sama juga. Ayat 16, ayat 17. Page 323, surah Al-Anbiya, ayat 16, ayat 17. 16-17. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, isteri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami. Jika kami benar-benar mengkehendaki berbuat demikian. Terima kasih Puan Maisarah. Kamu ingat Allah buat langit bumi main-main? Suka-suka nak seronok-seronok. Macam bela kucing, contohlah. Kita bela kucing, contohlah. Bukan maksud hidup. Adakah kewajipan, kemestian, maksud hidup kena bela kucing? Contoh, ni sekadar contoh. Kalau tak bela kucing, awak dianggap orang gagal kat dunia dan awak dianggap berdosa kat akhirat. Ada tak? Tak ada. Kita bela kucing sebab kita nak seronok ni. Kucing seronok. Tengok kucing membesar, tengok seronok kucing beranak, contoh. Itu nama main-main. Ya? Tak buat pun tak apa. Tapi seronok kalau tengok kucing main-main, kucing gurau dengan anak-anak, contohlah kan. Kucing membesar, seronok. Tengok kucing makan makanan, seronok. Tak apa. Tak bersalah, tak berdosa pun. Allah buat langit bumi ingat suka-suka. Tengok manusia beranak, nak 2 orang, 3 orang, 4 orang dah. Ni gini-gini, tak. Orang kafir dia fikir macam tu. Jadi apa maksud Allah cipta kita? Maksud Allah cipta kita, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Jadi kita sebagai orang mukmin kena berbeza dengan binatang, kena berbeza dengan orang kafir. Apa maksud hidup binatang? Makan, minum, dipanggil apa? Bersenyawa. Makan, minum, bersenyawa, buang air. Binatang dia dapat buat 4 perkara tu, beres. Makan, minum, bersenyawa, buang air besar, buang air kecil, beres. Sempurnalah hidup binatang. Okey, sempurnalah hidup binatang tu. Dapat anak, lepas 2-3 bulan nyusu, suka hati anak tu nak pergi mana, pandai-pandai kau nak hidup. Dia tak ambil tahu dah pasal anak dia. Lepas anak dia dah besar. Binatang-binatang. Okey? Ayah lagi tu, ayah binatang ni, dia bersenyawa dengan mana-mana binatang betina, dia tinggal. Sebab tu dalam bab binatang, manusia dipanggil anak yatim bila kematian ayah.
Tapi binatang dipanggil anak yatim. Binatang tu dipanggil yatim bila kematian ibu. Itu binatang. Jadi binatang ni hidup mereka makan, boleh minum, ada pasangan, buang air, selesai. Itu je maksud hidup mereka. Jadi kalau kita hidup hanya sekadar fikir, jangan aku boleh makan, boleh minum, ada tempat buang air selesa kat rumah aku, dah, itu cukup. Maka kita tak ubah dengan binatang punya maksud hidup. Okeylah, orang kafir, apa maksud hidup mereka? Nak kaya, nak berjaya, nak membuat legasi perniagaan. Saya dah mati, tapi cucu saya yang ketujuh tetap meneruskan perniagaan saya. Kedai kasut ke, kedai buku ke, apa lagi? Sekolah ke, contohlah kan. Tak salah pun. Saya buat perniagaan saya diteruskan oleh cucu cicit saya sampai generasi ketujuh. Masih ada lagi nama saya. Tak salah, tak berdosa. Tapi kalau itulah maksud hidup, maka tak ada beza kita dengan orang kafir. Orang kafir, dia nak bina empire perniagaan mereka. Kalau boleh nak satu dunia ada produk mereka. Di mana-mana negara ada produk dia. Jenama sekian-sekian yang dihasilkan oleh sekian-sekian orang. Ya, kita pun seronok kalau ada produk kita seluruh dunia. Kita jual satu produk, kat mana-mana ada produk kita. Seronok tak? Seronok. Alhamdulillah. Bagus. Tapi itukah tujuan kita hidup? Itukah tujuan kita dihantar? No, itu bukan tujuan. Itu masih lagi dalam tahap keperluan. Itu masih lagi dalam tahap keperluan. Jadi kalau kita punya matlamat hidup, nak ada perniagaan yang besar, nak ada pekerja yang ramai, nak perniagaan kita tersebar ke seluruh dunia, mana-mana pelosok dunia ada kedai nama saya, tak salah nak memilikinya, tak salah berniat, berangan, berusaha ke arah tersebut, tak salah. Saya tak kata salah, saya tak kata berdosa. Tapi kalau itu matlamat nombor satu, apa beza kita dengan orang kafir? Apa beza kita dengan orang kafir? Tak ada beza. Maka sebagai orang Islam yang dah refer ayat-ayat tadi, bukan main-main, bukan sia-sia, bukan saja-saja, kena sedar matlamat hidup. Dia ada beza antara maksud hidup, matlamat hidup dan juga keperluan hidup. Jadi dalam hidup kita, pertama ada maksud tujuan, kedua keperluan, ketiga perkara yang sia-sia. Maksud perkara sia-sia ni, untuk matlamat hidup pun tak ada tujuan, untuk keperluan hidup pun tak ada tujuan. Jadi orang yang berjaya adalah orang yang banyak bagi masa untuk maksud dia hidup. Tujuan dia hidup tu orang berjaya. Contoh, itulah ulul albab. Tengok surah Al-Baqarah, Ali Imran, buku surat 76. Saya rasa semua dah baca. Ada yang belum baca tak malam? Buat masa ni saya rasa semua dah baca dah. Okey, Tuan Haji Izali telah baca boleh? Tuan Haji Izali, surah Ali Imran, buku surat 76. Ayat ni bagus untuk kita ambil pengajaran. Dan sunat kita baca malam-malam. Kita bangun, sebelum kita sembahyang tahajud, Nabi SAW akan melihat ke langit. Lalu Nabi baca ayat ni. Muka surat 75, ayat 190-191. Boleh, Tuan Haji Izali? Dengar tak? Dengar. Hello. Sorry, satu putus. Dengar. Muka 76, berapa Ustaz? Muka surat 75, ayat 190 dengan 191. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, iaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami daripada azab neraka. Terima kasih Tuan Haji Izali. Allah kata dalam penciptaan langit dan bumi dan perubahan siang malam, apa antara keduanya, merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang berakal. Siapa orang berakal? Orang yang ingat Allah sambil duduk, sambil berdiri, sambil baring. Maksudnya, kebanyakan masanya ingat Allah. Bukan dia semayang saja. Masa duduk, masa baring, masa nak tidur, masa ke toilet, masa makan. Banyakkan masa ingat Allah. Inilah orang yang berakal. Inilah orang yang banyak masa untuk maksud. Bukan banyak masa makan, banyak masa bersembang,
banyak masa tengok TV, walaupun tak haram, tapi itu bukan maksud. Orang berjaya adalah orang yang banyak bagi masa untuk maksud. Kita masuk universiti, masuk college, apa matlamat? Apa maksud kita datang belajar? Maksud kita nak dapatkan keputusan yang terbaik dalam peperiksaan. Itu maksud kita masuk college, masuk universiti, masuk sekolah tahfiz, samalah, ada maksud. Tapi dalam masa yang sama perlu makan tak? Perlu makan. Perlu basuh baju tak? Perlu basuh baju. Perlu mandi, perlu makan, perlu basuh baju, perlu mandi. Kadang-kadang perlu bersukan untuk badan berpeluh. Itu dipanggil keperluan. Tapi kalau masuk college, masuk universiti, masuk sekolah tahfiz, duk basuh baju semua, sampai orang panggil mat smart. Baju gosok, kain pelekat gosok, serban gosok. Oh, memang orang panggil mat smart gila-gila. Okey, sehari 2 kali tukar baju. Contohlah. Okey, 2 kali, 3 kali tukar baju sehari. Jadi banyak bagi masa untuk baju, banyak bagi masa untuk makan. Untuk makan tengah hari masak kena sejam 2 jam. Untuk makan malam masak kena sejam 2 jam. Sebab apa nak makan yang sedap-sedap ni? Bila masa nak belajar? Bila masa nak tambah ilmu? Jadi orang yang belajar college, universiti, makan simple-simple, masak simple-simple, baju pun simple-simple. Basuh baju seminggu sekali. Ni hari-hari basuh baju. Hari-hari gosok baju. Betul bila masa nak fokus pada pelajaran? Bukanlah maksud saya kita pergi belajar, baju kotor, mandi pun tak, baju bau busuk. Kenapa? Saya fokus pada maksud. Tu pun tak cerdik juga. Tak. Kurangkan masa sia-sia. Masa makan, makan cepat-cepat. Okey, masa bermain, main sikit-sikit cukup. Yang penting, matlamat kita datang belajar. Itu contoh pelajar college, universiti, pelajar tahfiz. Kita sama juga, kita ada maksud. Kita ada maksud, kita ada matlamat. Jadi antara maksud dengan keperluan ni, beza dia bagaikan sebiji rumah yang ada toilet. Sebiji rumah yang ada toilet. Kita balik rumah, apa matlamat? Balik rumah. Kita balik rumah nak rehat. Kita balik rumah nak main dengan anak-anak, nak bermesra dengan isteri. Itu matlamat kita balik rumah. Betul kan? Tapi kat rumah kena masuk toilet tak? Kena masuk toilet. Bila sakit perut, bila perlu, kena masuk toilet. Betul kan? Jadi ada tak orang dia balik rumah kenapa? Nak pergi toilet. Nak balik rumah? Suka duduk kat toilet. Saya balik rumah, saya suka duduk kat toilet. Jadi dia balik rumah tu masuk toilet. Sama ada nak buang tak nak buang tu masuk toilet. Bila sila ajak makan, bang jom makan, okey boleh. Lepas keluar toilet pergi makan. Lepas makan basuh tangan, cuci tangan, tak ada apa nak buat dah. Okey masuk toilet balik. Dalam toilet balik. Anak panggil ayah hantar pergi sekolah, okey boleh. Kita hantar anak pergi sekolah. Balik sekolah masuk toilet balik. Ada tak orang gila macam tu? Tak ada tuan-tuan dan puan-puan. Semua orang bila duduk rumah, dia akan bermesra dengan anak-anak, berborak santai dengan isteri. Rasa perlu, rasa sakit perut baru pergi toilet. Itu beza keperluan dengan matlamat. Jadi orang yang dia rasa dia balik rumah kena masuk toilet sepanjang masa, kadang-kadang dia berbicara dengan anak isteri dia tak cerdik. Samalah juga, saya nak bagi analogi, kita hidup fikir nak seronok. Kadang-kadang je bagi masa untuk ibadat. Kadang-kadang je bagi masa tengok Allah. Yang lebihnya untuk seronok, kita macam orang duduk dalam toilet tadi. Kadang-kadang je keluar untuk bermesra dengan isteri dan anak-anak. Jadi kita tengok cek orang lain, kita cek diri kita. Sebab tu Nabi sebut dalam doa, antara doa Nabi yang dibaca masa haji wada', Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah kau jadikan duniawi itu sebesar-besar kerisauan. Kena risau, tak ada duit kena risau. Zaman sekarang zaman mencabar. Tak cukup duit nak bayar sewa rumah, tak cukup duit nak bayar kereta, tak cukup duit nak yuran sekolah anak, kena risau. Betul? Kena risau. Tak boleh buat bodoh je. Kenapa? Akhirat lagi penting. Tak boleh. Kena risau. Itu pun kewajipan. Tetapi kerisauan lagi besar adalah kehidupan kita lepas mati. Okey, baik. Sambung ayat kita seterusnya. Allah kata, Ta'ala Allahu amma yusyrikun. Allah maha tinggi daripada apa yang orang kafir sekutukan. Orang kafir itu anggap malaikat Tuhan ke? Orang kafir itu anggap jin sebagai Tuhan ke? Allah maha tinggi berbanding dengan mereka. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara, yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya, ayat yang keempat. Khalaqa, dia telah menciptakan. Khalaqa, dia Allah telah menciptakan al-insan manusia. Al-insan manusia. Min daripada nutfah, air mani. Nutfah, air mani. Fa maka, idza tiba-tiba. Fa maka, idza tiba-tiba. Huwa dia
dia manusia jadilah. Huwa dia manusia. Khasimun menjadi penentang. Khasimun menjadi penentang. Okey. Mubin yang nyata. Mubin yang nyata. Wan Izawani terjemahkan ayat yang keempat ni. Surah An-Nahli ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia telah menciptakan manusia daripada air mani, maka tiba-tiba dia menjadi penentang yang nyata. Terima kasih buat Izawani. Ayat ni turun untuk orang-orang Mekah. Antaranya Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il yang menentang Nabi SAW. Ketika mana Nabi SAW cerita tentang kehidupan akhirat lepas mati hidup balik, maka salah seorang orang kafir yang bernama Ubay bin Khalaf, dia kata apa? Dia ambil tulang-tulang binatang yang dah hancur, dia ambil, ditiup. Ubay bin Khalaf. Dia kata, wahai Muhammad, siapa boleh hidupkan balik tulang-tulang ni lepas manusia mati? Manusia dah mati hancur lebur. Manusia dah mati hancur lebur, tinggal tulang. Tulang pun dah hancur lebur. Boleh hidup balik? Qala man yuhyil 'izam wa hiya ramim. Dalam surah Yasin kan, page terakhir surah Yasin. Maka Allah nak beritahu bahawasanya sebagaimana Allah mampu cipta makhluk sebesar-besar langit dan bumi, bukan satu langit, banyak langit. Allah Ta'ala cerita kehebatan Allah yang manusia nak memahaminya perlu gunakan teleskop. Nak tengok langit-langit yang bumi, langit-langit kita mana nampak, langit kedua, tiga, planet-planet luar bumi kita tak nampak kan. Itu dia panggil kebesaran Allah yang sangat luas, yang manusia kalau nak mendalaminya, mengkajinya, kena guna teleskop. Sekarang Allah Ta'ala nak cerita kehebatan Allah yang sehalus-halusnya. Manusia kalau nak mendalaminya, nak mengkajinya, kena gunakan mikroskop. Banyak tempat Allah dalam Quran. Allah cerita kehebatan Allah yang sebesar-besarnya. Manusia kalau nak capai, nak faham, kena guna teleskop. Dan Allah cerita kehebatan Allah sekecil-kecilnya. Manusia kalau nak faham, kena guna mikroskop. Mikroskop. Contoh, dalam surah Al-Anbiya, Allah cerita tentang air dan Allah cerita tentang langit bumi. Tengok surah Al-Anbiya boleh? Muka surat 324. Tolong baca Puan Siti Nulis, page 324, ayat yang ke-30. Ini dipanggil ayat mengenai teori Big Bang. Teori Big Bang kan? 324 ayat 30. Ayat 30 kan? Ayat 30 ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adalah orang-orang kafir tidak mengetahui bahawa langit dan bumi kedua-duanya dahulu adalah satu. Kemudian kami pisahkan antara kedua-duanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal daripada air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Terima kasih Puan Siti Nulis. Ayat 30 tu Allah kata, manusia tak tengok ke? Langit bumi dulu satu, lalu kami pisahkan. Ahli sains, dia kaji menggunakan Hubble teleskop. Dia panggil Hubble teleskop. Ni Kak Aram beritahu saya ni, Kak Aram beritahu. Hubble teleskop adalah alat yang tercanggih digunakan untuk melihat cakrawala. Hubble teleskop. Tuan-tuan Google lah Hubble teleskop tu apa dia. Okay. Jadi mereka guna Hubble teleskop ni, mereka lihat planet-planet ke angkasa tu semakin hari semakin menjauh. Jadi bila planet-planet itu sebenarnya makin menjauh, maknanya dulu ia adalah satu. Lalu dia berpisah. Sebab tu sekarang mereka makin jauh. Okey, itu dipanggil kebesaran Allah yang manusia nak mengkajinya kena guna teleskop. Kemudian Allah kata kami jadikan setiap sesuatu daripada air. Orang ke binatang ke semua bermula daripada air yang kecil. Itu air mani. Okey, nampak Allah Ta'ala nak tunjuk kehebatan dia. Ni Dr. Hamka tulis. Kehebatan Allah untuk manusia memahami dengan sedalam-dalamnya sama ada kena guna teleskop ataupun kena guna mikroskop. So tadi Allah sebut langit dan bumi Allah buat. Kita nak kaji kehebatan Allah dalam menciptakan langit dan bumi. Kalau kita nak lebih dalam lagi memahaminya, lebih dalam lagi melihat kebesarannya, kena guna teleskop.
Sekarang Allah pergi kepada sekecil-kecil ciptaan Allah bagi pandangan manusia. Apa dia? Air mani. Allah beritahu manusia itu asalnya daripada air mani. Daripada air mani telah berubah menjadi seketul darah. Daripada seketul darah menjadi segumpal daging. Daripada daging jadi manusia yang sempurna. Lalu Allah kata, dia tak sedar diri ke? Dia dulu manusia itu air mani yang hina. Daripada air mani yang hina tiba-tiba dah jadi manusia kaya, ramai pengikut, ramai penyokong menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Tak malu ke? Tengok dalam surah Abasa wa Tawalla. Tolong baca Puan Rohana Hamzah boleh? Puan Rohana Hamzah. Surah Abasa wa Tawalla. Untuk manusia yang duduk menentang Allah Ta'ala ni. Muka surat 585. Ayat 17 sampai 20. 585. Ayat 17 sampai 20. Tak faham bahasa. Surah Abasa wa Tawalla. Ayat Ustaz? 17 sampai 20. 21. Sampai 21. Bismillahirrahmanirrahim. Celakalah manusia yang ingkar. Alangkah kufurnya dia. 18. Daripada apakah dia? Allah menciptakannya. 19. Dari setitis mani. Dia menciptakannya lalu menentukannya. 21. Tapi 89. Apa tadi? 898. Memudahkan kelahirannya atau memberi persediaan kepadanya untuk menjalani jalan yang benar atau jalan yang sesat. Terus? Kemudian jalannya dia permudahkan. Kemudian dia mematikannya lalu menguburkannya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Allah kata apa? Manusia ni kecelakaan untuk mereka. Kenapa mereka kufur pada Allah? Mereka sedar tak Allah buat dia daripada apa? Allah buat daripada air mani yang hina. Allah ciptakan dalam perut mak dia. Allah tentukan berapa lama dia duduk dalam perut mak dia. Kemudian Allah mudahkan dia besar dia. Lalu Allah matikan, Allah kuburkan. Nanti Allah bangkitkan balik. Maka ulama-ulama tafsir kata apa dia? Ulama tafsir kata apa dia? Mali bani Adam wal faqar. Awaluhu nutfatun muzirratun. Wa akhiruhu jifatun qazaratun. Wa huwa bainahuma hamilun lil uzra. Sorry, baca nak bunyi sedap matikan ta marbutah. Sorry dia baca bunyinya macam ni. Mali bani Adam wal faqar awwaluhu nutfah mudhirra wa akhiruhu jifah qazra wa huwa bainahuma hamilun lil uzra. Kenapa manusia nak bangga diri? Kenapa manusia nak rasa hebat? Sedangkan awal ciptaan dia adalah air mani yang hina. Dan akhir kehidupan dia bangkai yang busuk. Kita lah. Dan di antara keduanya membawa berbagai-bagai, menanggung berbagai-bagai kesusahan. Kita nak bangga diri kenapa? Kita daripada air mani yang hina, nanti dah mati jadi bangkai busuk. Awak ustaz ke, awak siapa ke, samalah. Dan di antara keduanya kita menanggung berbagai-bagai kesusahan. Jadi perkataan dia, muzrah, hina, quzrah, busuk, uzrah, kesusahan. Jadi kita ni terlibat dengan muzrah, hina, air mani, quzrah, busuk, nanti jadi bangkai. Tengah-tengah antara busuk bangkai dengan hina air mani, kita menanggung uzrah, kesusahan. Kita kaya pun kita susah, kita glamour pun kita susah, kita akan menanggung. Tiba-tiba nak rasa bangga, rasa hebat. Ni ulama-ulama tafsir kata. Jangan tak payah rasa bangga sangatlah. Kita daripada air mani yang hina, kita nanti jadi bangkai yang busuk. Dan kita dalam hidup kita sekarang, walaupun kita orang kaya, kita jutawan, kita masyhur, kita akan sentiasa menanggung uzrah, kesusahan. Ini kenapa nak rasa hebat? Kenapa nak rasa bangga diri? Tak hebat mana pun kamu. Tak rasa hebat mana pun kamu. Sekarang kamu Allah bagi bercakap, semua orang dengar cakap kamu. Nanti tua cakap dah tak butir, siapa nak dengar cakap kamu? Sekarang kamu kaya, sekarang kamu hebat, kamu cakap semua orang pandang hebat. Nanti Allah, kamu dah tua, dah tak larat, siapa nak dengar cakap kamu lagi? Siapa nak hormati kamu lagi? Jadi kenapa manusia nak bangga diri? Sedangkan dia berasal pada air yang hina, nanti jadi bangkai yang hina. Kecuali ada setengah tempat kat Indonesia, saya ada tengok dokumentari baru ni, ada tempat kat Indonesia tu, mayat dia simpan bertahun-tahun tak tanam-tanam. Okey, apa nama tempat kat Indonesia tu?
Mayat tu dia simpan bertahun-tahun tak tanam. Dia simpan dalam keranda, tak tanam-tanam. Lepas 5 tahun, 10 tahun, dia orang keluarkan balik. Lepas dia orang buat apa? Bagi pakaian. Dia orang pakaikan pakaian. Dia orang bagi suntikan pada mayat tu, namanya suntikan formalin. Supaya tak busuk. Tuan-tuan tanya kat YouTube, mayat berjalan, suku Toraja, Indonesia, suku Toraja. Suku kaum Toraja kat Indonesia ni, mayat mati dia tak tanam dalam tanah tau. Dia buang dalam keranda, dia simpan. Nanti lepas beberapa tahun, dia keluarkan balik, tukar baju balik. Kesian, kefahaman macam tu. Okay, dah busuk-busuk pun nak buat macam tu lagi. Apalah orang kafir nak macam mana kan, kesian dia. Kita lah tak dakwah mereka tentang Islam. Tapi nak cerita manusia hina, walaupun dulu dia ada pangkat tinggi, dia kaya, dia hebat dan sebagainya, bila jadi mayat tetap bangkai juga, tetap buruk juga. Betul lah kata manusia ni dia nak melawan Allah, sedangkan dia tu Allah ciptakan daripada air mani yang hina. Tengok surah As-Sajadah boleh. Tolong baca Puan Salasia 415. Boleh? Puan Salasia 415 surah As-Sajadah. Allah sebut air yang hina, ataupun ada terjemah air yang lemah. Dua-dua boleh, tak kisahlah. 415 surah As-Sajadah. Muka surah 415 ayat 8. Ayat 7 dengan ayat 8. 7, 8. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Yang memperindahkan segala sesuatu yang dia ciptakan dan apa yang memulakan penciptaan manusia daripada tanah. Lepas kemudian dia menjadikan keturunannya daripada air yang hina, air mani. Terima kasih Puan Salasia. Allah jadikan keturunan, dia keturunan raja ke, keturunan ulama ke, keturunan bangsawan ke, keturunan orang yang dipandang rendah ke, keturunan kulit hitam, kulit putih ke, semuanya berasal daripada air mani yang hina. Tiba-tiba Allah lahirkan kat muka bumi, pandai bercakap, pandai mengolah bahasa, pandai mengolah ayat. Mereka gunakan kepandaian cakap mereka untuk menentang Allah SWT. Tak malu ke? Allah buat kamu pandai bercakap, Allah buat kamu pandai berfikir, Allah buat kamu pandai bertutur kata. Kamu gunakan kepandaian kamu berfikir, bertutur kata untuk lawan Allah SWT. Tak malu ke? Tak rasa malu ke? Kita masuk ayat ni. Okay, baik. Seterusnya. Ayat last malam ni ya. Wa dan al-an'am, binatang-binatang ternak. Al-an'am, binatang-binatang ternak. Khalaqaha, dia telah ciptakannya. Dia Allah. Khalaqaha, dia telah ciptakannya. Lakum, bagi kamu. Khalaqaha, dia telah ciptakannya. Lakum, bagi kamu. Fiha, padanya, pada binatang ternak. Fiha, padanya, pada binatang ternak. Dif'un, bulu ataupun kulit untuk memanaskan badan. Dif'un, terjemah dia bulu ataupun kulit untuk memanaskan badan. Wa dan manafi'u, manfaat-manfaat yang lain. Manafi'u, manfaat-manfaat yang lain. Wa dan minha, sebahagian daripadanya. Minha, sebahagian daripadanya, daripada binatang-binatang ternak tu Ta'kulun, kamu makan. Ta'kulun, kamu makan. Puan Nazakiah terjemahkan ayat terakhir kita insya-Allah. Kalau sempat terakhir. Boleh Puan Nazakiah? Boleh Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan binatang-binatang ternak dia telah ciptakannya bagi kamu. Padanya ada bulu ataupun kulit untuk memanaskan badan dan manfaat ta'kulu apa tadi Ustaz? Minha dan manfaat bagi kamu makan. Terima kasih Puan Nur Zakiah. Jadi Allah mula-mula sebut dalam surah ni, Allah cipta langit bumi. Itu yang pertama. Lepas Allah cipta langit bumi, Allah sebut cipta manusia. Lepas Allah cipta manusia, Allah nak beritahu betapa sayangnya Allah pada manusia. Allah buat bagi manusia apa yang mereka perlu. Apa yang mereka perlu. Selepas Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan kita. Lepas Allah ciptakan kita, Allah sebut bahawa Allah cipta benda-benda yang kita perlu atas muka bumi. Ada satu ayat yang sangat bagus saya nak share. Masa kita muda, kita mungkin marah pasangan kita, kita herdik, kita caci maki pasangan kita. Contohlah ni kan. Satu masa nanti kita tahu tak, kita perlu pada pasangan kita. Anak-anak
Anak-anak kita, walaupun dia baik macam mana sekalipun, mereka ada kehidupan mereka sendiri. Anak-anak kita akan kahwin, akan duduk kat lain, akan ada anak-anak dia pula. Walaupun anak kita anak yang baik, mereka tak boleh nak bagi masa tengok kita hari-hari. Mereka tak boleh nak bagi masa lain kita hari-hari. Kerana mereka ada tanggungjawab bagi nafkah pada isteri dan anak-anak mereka. Jadi yang tinggal bersama kita adalah pasangan kita. Sebab tu masa kita tengah duit banyak, masa kita tengah sihat, kita jangan pandang rendah pada pasangan kita. Ini ada satu nasihat yang sangat baik untuk kita ni lah. Penting kita baik dengan pasangan, kasih sayang. Tengok ni kat skrin. Patah Arab kata apa? Sayazhabu jamalul mar'ah wa tazhabu sihhatur rajul wa lan yatabaqqa lahu ma siwal mawaddah war rahmah. Bagus. Sayazhabu akan hilang kecantikan seorang wanita. Akan hilang kesihatan seorang lelaki. Kuat macam mana sekalipun, gelebeh, gangster, ayahanda, bonda, tokda, nenek dia, macam-macam panggilan zaman sekarang, semua akan hilang. Jadi yang kekal untuk pasangan, untuk suami isteri tu apa dia? Kasih sayang dan cinta. Okey, sekarang kita tak hargai pasangan kita. Satu masa nanti kita tahulah bahawasanya kekuatan kita, duit banyak kita, semua itu tak berguna. Jadi hargailah pasangan kita masa kita masih ada, masa mereka masih ada. Itu satu. Okey, tadi tu yang saya share ni untuk ayat tadi lah. Untuk ayat sekarang. Kata binatang-binatang ternak. Kenapa Al-An'am dipanggil Al-An'am? Kerana perkataan Al-An'am, tuan-tuan dan puan-puan, dia berasal pada perkataan Ni'amun. Okey, nama kedua surah ni. Minggu lepas saya beritahu kan. Sorry. Surah ni namanya An-Nahli. Tapi nama kedua bagi surah ni adalah An-Ni'am. Nama kedua bagi surah ni adalah An-Ni'amu. Kalau kita dengar sebagian ustaz baca doa, Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ni'amahu. Ni'am ni adalah plural bagi nikmat-nikmat. Daripada perkataan ni'am inilah keluar perkataan al-an'am. Daripada perkataan ni'am inilah keluar perkataan al-an'am. Kenapa? Dalam al-an'am tu banyak nikmat-nikmat bagi manusia. Bulu dia, susu dia, digunakan untuk membajak, digunakan untuk bawa barang, digunakan, boleh makan daging dia, kulit dia, semua bermanfaat bagi manusia. Semua binatang ada manfaat dia. Semua binatang-binatang Allah ciptakan ada hikmah. Tadi kita baca kan, rimau ke, gajah ke, kalau jengking ke, ular ke, nampak macam tak ada faedah. Tapi yakin Allah tak akan buat benda tu sia-sia. Ada hikmah dia. Apa hikmah ciptakan ular? Apa hikmah Allah ciptakan benda tu, benda ni kita pun tak tahu. Kita kena kaji. Okey. Tetapi dalam Al-An'am, binatang-binatang ternak, lagi banyak nikmat-nikmat Allah ciptakan bagi manusia. Okey. Ada satu hadis. Nabi SAW bersabda. Nabi kata, ni hadisnya. Hadis ini riwayat Imam Tabrani. Nabi kata apa? Tengok ni kat skrin. Inna dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia diciptakan untuk kamu. Allah buat semua untuk kita. Dan kamu diciptakan untuk akhirat. Allah buat dunia, pokok-pokok ke, binatang-binatang ke, apa sajalah, semua manfaat untuk kita. Dan kita, Allah ciptakan untuk akhirat. Jadi kalau kita ambil manfaat duniawi Allah bagi pada kita, dalam masa sama kita tak beramal untuk akhirat, maka kita seolah-olah orang yang bekerja, gaji nak sempurna. Gaji nak penuh, tapi kerja kita tidak sempurnakan. Okey, baik. Allah sebut binatang-binatang ternak Allah ciptakannya. Pertama, Allah sebut nikmat Allah bagi kita binatang-binatang ternak. Yang kedua, Allah sebut Allah telah ciptakannya. Kemudian Allah kata apa dia? Bagi kamu. Dalam binatang-binatang ternak ni, pertama sekali nikmatnya adalah kulit mereka, kulit binatang ternak itu ataupun bulu-bulu digunakan untuk memanaskan badan. Jadi orang duduk musim sejuk, orang duduk kat negara-negara ada musim sejuk, mereka tahulah pentingnya baju-baju daripada kulit binatang, baju-baju daripada bulu-bulu binatang. Kerana apa? Sangat membantu untuk menahan kesejukan. Kita tak ada musim sejuk, panas negara kita kan, panas. Jadi kita tak rasalah manfaat ayat ni. Tapi orang-orang yang duduk kat negara-negara ada musim sejuk, mereka tahulah pentingnya ada baju-baju yang dibuat daripada bulu-bulu binatang. Bila sebut Al-An'am, tuan-tuan dan puan-puan, hanya 4 jenis binatang. Walaupun ada orang bela rusa hari ni,
Ada orang bela landak untuk dijual. Orang bela apa lagi? Bela rusa, bela landak, bela burung puyuh. Untuk dijual kan? Komersialkan daging-dagingnya. Tapi tetap tidak termasuk dalam kategori Al-An'am. Bila sebut Al-An'am ada 4 jenis binatang sahaja. Tolong terjemahkan dia, Puan Rohana Hashim boleh? Surah Al-An'am, muka surat 147, ayat 143 dan 144 sikit boleh? Surat 147 Ustaz. Ya, ayat 143 dan 144. Okey. Jadi bila sebut Al-An'am dalam Quran 4 jenis binatang ini sahaja. 143 ada 8 haiwan ternak yang berpasangan 4 pasang, sepasang biri-biri dan sepasang kambing. Katakanlah, apakah yang diharamkan Allah, 2 yang jantan atau 2 yang betina, atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Terangkanlah kepadaku berdasar pengetahuan jika kamu orang yang benar. Dan dari unta sepasang dan dari lembu sepasang, katakanlah apakah yang diharamkan, 2 yang jantan dan 2 yang betina, atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya. Apakah kamu menjadi saksi ketika Allah menetapkan ini bagimu? Siapakah yang Cukup. Jadi bila sebut Al-An'am 4 jenis binatang je. 8 kat sini jadi pasangan-pasangan lah. Maksudnya betina jantan, betina jantan, betina jantan jadilah 8. Kambing, biri-biri, unta dan juga lembu. Ini dipanggil Al-An'am. Maksudnya dalam banyak-banyak binatang, binatang inilah yang paling banyak memberi manfaat bagi manusia. Bukan tak ada orang jual daging rusa. Bukan tak ada orang jual daging burung puyuh. Bukan tak ada orang jual telur penyu. Boleh makan semua tu, kan? Tetapi yang paling cepat membiak, yang paling mudah nak jaga, yang paling mudah nak bagi makan, 4 jenis binatang. Unta, lembu, kambing, biri-biri. Binatang lain tak kena zakat lah. Bela rusa. Saya ada 40 biji pula lah. Saya ada kandang rusa 40 kandang rusa saya ada. Saya buat komersial. Kena zakat tak? Rusa saya tak kena zakat. Tapi perniagaan rusa saya kena zakat. Jadi kalau saya bela kambing, ada 40 ekor kambing, kena zakat. Kena zakat. Kenapa? Pada binatang ternak dia banyak manfaat bagi manusia. Okey. Allah sebut dalam ayat ni, manfaat bagi manusia pertama bulu-bulunya. Bulu-bulu binatang tersebut digunakan untuk memanaskan badan pada musim sejuk. Dan ada lagi manfaat-manfaat yang lain. Apa manfaat yang lain? Akan datang kita bincang dalam surah ni juga. Dan di antara manfaat-manfaat yang besar adalah untuk dimakan. Tengok surah Al-An'am juga. Last Tolong baca surah Al-An'am di last, sorry. Puan Rahimah tolong baca boleh, Puan Rahimah? Ada Puan Rahimah? Ya, ada. Okey. Muka surat 146 ayat bawah sekali. 146 ayat bawah sekali. Sorry. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara haiwan-haiwan ternakan itu ada yang dijadikan pembawa barangan dan ada pula untuk disembelih. Makanlah rezeki yang diberikan Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuhmu yang nyata. Okey, terima kasih Puan Rahimah. Satu lagi, Tuan Haji Rashid tolong baca boleh? 476, Tuan Haji Rashid. 476. Ayat 79-80. Page 476. Ayat 79 dan ayat 80. Ayat berapa Ustaz? 79 dan 80. 79 dan 80. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang menjadikan haiwan ternakan untukmu, sebahagiannya untuk kamu tunggangi, itu sebagai kenderaan, dan sebahagian lagi untuk kamu makan. Dan untuk kamu ada 3 lagi manfaat yang lain pada haiwan ternakan itu, agar kamu memenuhi sesuatu tujuan yang tersimpan di dalam hatimu, iaitu menunggangnya, sama ada dengan menunggang binatang-binatang itu atau dibawa ke atas kapal untuk diangkut. Okey, terima kasih Tuan Haji Rashid. Jadi pada binatang ternak banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah bagi pada kita. Cumanya Allah suruh kita kajilah dalam ayat ni.
banyak binatang, banyak nikmat-nikmat Allah pada 4 jenis binatang ni bagi manusia. Susu lembu, susu kambing, susu unta tu yang banyak kita makan. Kita minum, sorry. Binatang lain tak ada susu ke? Binatang lain tak ada susu ke? Binatang-binatang lain tak ada susu ke? Busa dia susu. Apa lagi? Yang orang bela lah. Busa pun ada susu. Tapi ada orang jual susu busa kat pasar raya, kat mana-mana untuk kita makan, untuk kita minum. Mana ada? 4 jenis binatang ni lah yang paling banyak menghasilkan susu, dan dari sudut pembiakan, 4 jenis binatang ni cepat membiak. Lembu, kambing, unta ni binatang yang paling cepat membiak. Okey, kita berhenti sini dulu. Kita sambung minggu depan insya-Allah. Apa yang baik pada Allah SWT, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, mohon maaf pada tuan-tuan, minta kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.